Cumanya, sikitlah saya nak cerita. Habis masa. Allah uji Ibn Hibban. Semasa dia di Naisabur. Tuan-tuan tengok, mereka ni di wilayah mana? Wilayah-wilayah tu. Silk Road tu. Wilayah apa? Jaluran sutra tu. Jalan sutra. Dia orang ni, semua otak-otak bagus ni. Ibn Hibban, di wilayah tu juga. Al-Imam Al-Bukhari, An-Nasai, Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah, semua situ semua. Ibn Hibban, Al-Hakim An-Naisaburi, semua duduk kawasan tu. Wilayah tu. Jadi dia keluar tu, dia mengembara, dia pergi. Masa ketika dia menyampaikan ilmu di Naisabur. Ingat Naisabur, tempat Al-Imam Al-Bukhari juga pernah sampaikan ilmu di Naisabur, dan Imam Bukhari pun pernah ditimpa masalah yang sama. Tapi saya cerita dulu, saya cerita tentang Ibn Hibban kali ini. Ketika dia bercakap ceramah tu, dia sebut satu perkataan. Dia kata an-nubuwatu al-ilmu wal-amal. Kenabian itu ilmu dan amalan. Dia sebut yang tu, ada orang bangkit bantah dia. Oh, berarti kau menganggap seseorang boleh berusaha menjadi nabi dengan ada ilmu dan amalan. Pasal perkataan tu disebut oleh orang lain di kalangan zindiq. Ada yang menyebut bahawasanya seakan-akan macam tu, bahawasanya boleh diusahakan untuk menjadi nabi. Bila dia kata macam tu, ada orang bantah. Kemudian bantahan itu tersebar luas. Sehingga meluas. Ulama-ulama lain pun bantah dia. Sehingga dia tak dibenarkan lagi duduk di Naisabur. Bukan tak benar, mereka tuduh dia kafir dan zindiq. Tuduh dia sebagai kafir dan zindiq, yakni kafir yang menyembunyikan Islam, menyembunyikan kufur, mengaku Islam. Dia terdesak, tekanan pada dia. Dia keluar daripada Naisabur, dia pergi ke Sajistan. Sajistan ataupun Sistan disebut. Tu tuan-tuan tengok ulama Syiah tu yang nama As-Sistani tu, daripada Sistan tu lah, wilayah tu. Bila tuan-tuan tahu ilmu, menarik. Oh, knowledge is power. Knowledge satu kuasa yang memberikan kebahagiaan kepada kita, keseronokan apabila kita mengetahui. Oh, kita tahu nama dia sebab apa, dia sebab apa. Sebab tu belajar, hadir dalam majlis-majlis ilmu yang berbagai-bagai. Dia pergi ke Sistani ataupun Sajistani. Abu Dawud As-Sajistani. Abu Dawud daripada Sajistani. Di situ dia mula nak tinggal masalah lah, kerana di Naisabur dah orang hentam dia teruk. Sampai ke situ, cerita hak Naisabur tu dah sampai dah ke situ. Dia duduk situ, adalah kaki duk pukul dia betul-betul dalam ceramah. Ni yang penceramah ni, saya baik tak ada YouTube ni. Zaman tu. Nama dia Yahya bin Ammar. Yahya bin Ammar, dia kira pulun hentam Ibn Hibban. Ibn Hibban tak boleh tahan. Semua orang duk kata macam-macam kat dia. Bayangkan kitab dia besar ni. Akhirnya dia lari balik semula ke Bust, tempat dia lahir tu. Sebab tu Ibn Hibban Al-Busti.
Dia balik ke Busti dalam keadaan duka cita, sedih. Dan dia meninggal dalam keadaan demikian. Terbuang di atas fitnah yang telah orang tuduh kepada dia. Kisah yang sama berlaku kepada Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari bukan Yahya bin Ammar, tapi Imam Bukhari berlaku guru dia sendiri, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Karena masalah khalqul Quran. Sehingga Imam Bukhari terpaksa keluar daripada Naisabur. Kemudian nak pergi ke Bukhara. Di Bukhara, gubernur dia Khalid bin Yahya Az-Zuhli. Di Bukhara pun dia tak dapat mengajar. Akhirnya dia nak pergi ke Samarkand. Dalam perjalanan dia tu, dia naik kuda dan dia jatuh dalam kesedihan. Dia meninggal di Khartang. Kampung dia di Khartang, di Uzbekistan. InsyaAllah saya nak pergi Uzbekistan ni dalam masa terdekat. Tuan-tuan nak ikut boleh, tapi beli tiket sendiri. Khartang tu masa zaman pemerintahan Rusia, Soviet Rusia, tak tahu, siapa pun tak tahu Khartang. Tempat Imam Bukhari terbuang. Tapi Imam Bukhari diangkat oleh umat, kitabnya diangkat oleh umat. Tapi dia kubur dia. Saya ingat cerita ni orang main-main, tapi betul. Saya pergi sana memang cerita betul. Bila Soekarno nak melawat Uzbekistan, dia meminta, antara permintaan Soekarno ialah nak melawat kubur Al-Imam Al-Bukhari. Menyebabkan kerajaan Soviet yang anti agama tu terpaksa cari kubur Imam Bukhari ni. Baru jumpa di Khartang tu. Bersih-bersihkan, buat jalan. Sebahagian saya tanya orang Uzbekistan, dia cerita mereka bagi Soekarno naik jalan darat supaya tak mau cepat sangat. Kerana untuk membolehkan mereka bersihkan kubur itu. Dan dia sampai pada waktu malam, dia tak apa nampak sangat. Tapi sejak itulah kubur Al-Imam Al-Bukhari dibersihkan dan dijaga. Kerana adalah jasa Soekarno, walaupun dia barangkali tak tahulah sangat Sahih Bukhari. Mungkin ada orang yang cadang kat dia pergi melawat kubur Imam Bukhari, tapi berjasalah dia juga dalam menempatkan sejarah ataupun menjadikan orang tahu di mana kubur Al-Imam Al-Bukhari. Soekarno. Saya ingat cerita tu tak benar. Tapi saya pergi ke Uzbekistan. Saya ni kebetulan dilantik Duta Pelancongan Islam Uzbekistan. Mungkin muka saya pun macam Uzbekistan sikit-sikit. Bukan ada gaji pun tuan-tuan. Kalau ada gaji saya bawa tuan-tuan pergi free dah. Tapi selalulah mereka jemput. Kan? Saya tanya cerita ni dan mereka kata benar. Memang Soekarno yang mula. Soekarno. Di dalam wilayah Uzbekistan. Itu. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan tengok. Okey. Al-Imam Al-Bukhari kena keluar yang sama. Dan mati dalam kesedihan kerana orang menuduh dia juga sebagai kufur. Tuan-tuan. Dan mati. Dia mati ketika dia tak fikir nak pergi pindah. Dia jatuh. Dia memikirkan semua orang menolak dia. Dan kes Imam Bukhari lagi hebat sebab yang tolak dia itu Muhammad bin Yahya. Kerana Muhammad bin Yahya adalah merupakan di kalangan ulama al-jarh wa ta'dil. Ulama hadis yang kuat dalam jarh wa ta'dil. Tetapi al-baqa'u lil aslah. Akhirnya yang kekal, yang terbaik. Walaupun apa manusia katakan, tapi Allah menghendaki nama Al-Bukhari juga yang tinggi dan disanjung oleh manusia sehingga hari ini. Termasuklah Ibn Hibban. Walaupun Ibn Hibban ini dia satu sudut dia sedikit ada masalah kerana dia, kata Ibn Taymiyah, terpengaruh dengan Ibn Kullab di sudut masalah sifat. Dia terpengaruh dengan Ibn Kullab. Ibn Kullab ni mazhab dia tu, dia mazhab mendekati yang diambil oleh
sebahagian Jahmiyah diambil juga oleh Mu'tazilah. Sedutan-sedutannya juga dianalisa ataupun dikatakan mempengaruhi juga pemikiran awal Abu Hasan Asy'ari dan seumpamanya. Tapi dia mendahului mereka. Tapi tak apa, itu satu sudutlah. Tapi semua umat, semua alim, alim yusib wa yukhti. Tak ada manusia yang semuanya betul. Semua orang ada silap dan salah. Yang maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memaafkan, Allah memaafkan. Kita tahu keuzuran setiap orang, kita mengambil yang baik daripada mereka. Ibn Hibban mungkin ada beberapa dalam tausik dia tak diterima oleh para ulama. Dalam sebahagian masalah kalam dia mungkin ada yang tidak dipersetujui. Tetapi jasa besar kitab dia, Sahih Ibn Hibban ataupun At-Taqasimul Anwar, mempunyai jasa yang besar menyumbang kepada hadis-hadis yang dibaca oleh umat Islam sehingga hari ini. Semua orang telah menuju kepada Tuhannya. Dia berbuat apa yang dia faham pada ijtihadnya. Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Dan manusia bukan semuanya, memang manusia tidak perfect. Dan kita disuruh untuk memohon keampunan di atas kesalahan kita. Kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Tuhan kami, jangan kau ambil tindakan pada kami jika kami ini lupa ataupun kami tersilap. Tuhan yang ajar. Jika lupa tersilap, jika imam-imam begitu besar, boleh ada kesilapan dan tersilap. Apatah lagi selain daripada mereka. Yang menjadi persoalan ialah orang yang mentomah mereka dengan tomahan yang tak benar. Seperti menuduh Ibn Hibban sebagai zindiq. Atau Al-Bukhari sebagai kafir dan zindiq. Apa yang akan mereka jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam.